من الشيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala royak witahu pada kita dan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa dia yakni Allah Subhanahu wa taala telah kurnia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak, sama ada di dunia dan di akhirat. Di dunia pun nak kata kebanyak mana, dan juga di akhirat pun Tuhan cedek nak kata kebanyak mana kebaikan yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ni walau khitab kepada Nabi pun dimaksud kepada kita semua pun walah tu lah. Dan Allah Ta'ala kurnia banyak sangat pada kita orang mukmin, pada orang Islam, dan kebajikan yang banyak. Pada Nabi Tuhan jadi Nabi, Tuhan turun Quran. Itulah ni kita tahu dah, lepas dah. Dan kepada kita sendiri pun Tuhan Nabi boleh doroyak hukum kepada kita, doroyak molek, benda tak molek tahu pada kita. Dan Allah Ta'ala taruh Quran pula dah turun kepada Nabi. Pas Quran tu Tuhan pelihara hingga sampai hari kiamat. Boleh kita duk guna, boleh kita duk faham, duk jadi molek, jadi baik kita dengan sebab kita tahu Al-Quran. Ni adalah semuanya kebaikan yang tak dapat nak hingga. Ni hak di dunia. Kalau tak ada Quran, kalau tak ada Nabi, kalau tak ada agama, Tuhan kita nak jadi gena tak tahulah. Dan manusia ni nak jadi gena. Tak ada agama, ada Quran, ada Rasulullah tu pun duk berselera tabak yang belana lagi. Bukan orang yang turut Quran, turut Nabi, turut tu lah yang dapat keselamatan dia di dunia dan akhirat.
maka kebajikan, kebaikan yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita ni adalah banyak di dunia ni dan juga di akhirat. Dan Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi kita di akhirat satu kolam lah dah. Dan untuk minum umat-umat dia, siapa boleh minum dalam kolam Nabi, maka tidak dahaga siapa bila lah. Ani gapo kebajikan banyak sangat yang Allah Ta'ala kurnia pada kita dan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu fasalli li rabbika, maka semaya olehmu, oleh itu kerjakanlah sembahyang. Jadi makna semaya. Nah, bini Nabi kita semaya dengan siapa, nah setengah riwayat siapa bekok kaki. Nah, Siti Aisyah tanya, tidakkah engkau orang yang diampunkan dosa dan orang yang gapo tak berdosa, maksum dah, maksud itulah. Maka dia jawab kata dia adalah sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nak syukur kepada Tuhan, Tuhanwi kebaikan banyak sangat. Kalau gitu, dan bagaimana Allah Ta'ala kepada kita kebajikannya banyak pada dunia dan akhirat, maka ikhlaslah bagi Tuhan engkau kan semaya engkau. Fasalli, maka semaya bolehmu dengan ikhlas li rabbika, bagi Tuhan engkau. Tak usah duk pailah buku semaya. Baik ni orang faham bersyukur nikmat Tuhan 45 kilo lagi cari tempat semaya jemaat. Tapi orang yang tak bersyukur sejekam kata orang kata tak sapa lagi. Dan orang tak bersyukur dengan nikmat Tuhan, dekat je dengan masjid, dekat je dengan balasah, terus jakoh kaki masuk dalam masjid. Kerana dia tak terima kasih kepada Tuhan, duk beri kebajikan kepada dia. Astaghfirullah wa atubu. La haula wa la quwwata illa billah. Tak daya dan tak upaya mereka dengan Allah. Orang yang bersyukur tu cari tempat semaya. Nah, pokok bandar besar-besar aku sebelah letah tu. Sejak bukannya ada banyak serupa dengan kita ni. Jari-jari angkau cangwak pun ada. Tapi usaha lagi. Naik motor, naik kereta lagi. Nawi boleh semaya. Wi sempurna, nawi turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi kita masjid rapat-rapat. Masjid pi rumah, masjid dalam kampung 2-3 masjid kata, setengah-setengah tu ada masjid semaya Jumaat, ada masjid semaya Jumaat, tapi dalam masjid kosong. Lebih lagi di akhir zaman masjid tu kok molek sedak tu ada dengan dengan hamba dengan gapo, tapi punya ibadat pada Tuhan kosong. Kosong ni tak banyak lah. Nah, ada sebaris, 2 baris. Maka ini adalah tanda tok si bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah lah, kita banyak bersyukur kepada Tuhan, yang mana Tuhan pilih kita boleh dengar Al-Quran, dan boleh semaya dalam masjid. Lama sekali boleh semaya berjemaah waktu subuh. Dah boleh semaya sunat subuh. Sunat subuh so tu ya. Kalau nak
padu dengan dunia, lebih baik daripada dunia dan isi dunia lagi. Semaya sunat, kalau semaya fardu tu ada gapo? Talih nak banding. Ada bening jangan kita gapo? Tak ingat ataupun tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli, maka sembahyang olehmu. Oleh itu, yakni oleh kerana Allah Ta'ala telah kurnia kepada engkau. Nah, maksud engkau ni ya telah masuk kita semua. Kerjakanlah sembahyang. Nah, kerana semaya ni ibadat yang bahasa badan. Nah, cara ibadat bahasa badan, badaniyah, maka semaya. Dan ada lagi ibadat lain, tapi bersyukur, cara bersyukur tu iaitu kita beribadat. Yang pesan badaniyah, pesan badan iaitulah dengan semaya. Dan li rabbika, semaya tu ikhlas hati kepada Tuhan engkau. Ni ibadat bahasa pada hati. Kalau semaya elok luar, tunduk jengok, tapi hati tak ada ikhlas, tosai lagi. Tak kena lagi ibadat orang tu. Nonanya li rabbika, ni ibadat hati. Hati kita kena ikhlas kepada Tuhan engkau. Nah, sebagai kita nak bersyukur kepada Allah. Wanhar, dan sembelih gerban. Ini ibadat bahasa pada harta. 3 ibadat ni jangan lupa. Pesan tubuh badan ni, sebab kita duk berjalan lagi masjid, duk jakoh kaki, usaha naik motor, naik kereta, duk cari masjid semaya, tu pesan badan. Dan masuk semaya, tunduk cengok, takbir, baca, tu pesan rai, pesan badan kita. Wa'dah tu soragi li rabbika, wi ikhlas hati kepada Tuhan engkau. Kalau tunduk jengok, maya juga, tapi tak ada lillah, tak ada hati, tak ikhlas, tak ada li rabbika, maka tak jadi lagi. Nah, kena penting hati kita tu jadi li rabbika, ikhlas hati kepada Allah. Sudah dah buat ibadat, pesan badai, hati pun gapo ikhlas dah dalam semaya kita, tujuan semaya kita. Wanhar, dan gerbe olehmu. Wanhar dan gerbe olehmu. Sama ada satu tafsir kata sama ada gerbe pesan semelih atau gerbe pesan gapo? Pesan belanja harta. Bawa tubik rai, bawa tubik gapo, wi ada pengorbanan kita. Jangan pesan apa untuk diri semata itu. Wi ada pengorbanan kepada masyarakat, pada agama. Wi bersungguh-sungguh untuk agama, untuk tolong gapo. Dengan harta itu pengorbanan. Dan dengan jiwa, dengan tubuh badan itu badaniyah, pesan badan. Kerana apa? Tuhan wi kebajikan banyak. Tuhan wi kebaikan banyak kepada kita. Nak bila nikmat Tuhan tak habis. Pagi ni pun boleh celak mata tu, boleh bangun, boleh kecek, boleh gapo, alhamdulillah dah. Nah, segala puji bagi Allah. Boleh hidup kita pagi ni semula lepas pada mati semalam dengan tidur, dengan tak khabar apa. Ani perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Tuhan wi kebaikan banyak, maka semaya olehmu li rabbika, maka semaya ni adalah ibadat yang dibahasakan kepada tubuh badan. Li rabbika, ikhlas hati kepada Tuhan engkau, ibadat yang bahasa pada hati. Wanhar, dan sembelih gerbe, ini ibadat yang bahasa pada harta.
Tiga-tiga ibadat ni kena buat untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala beri kepada kita al-khairal katsir, kebajikan yang banyak fi dunia, pada dunia lain kita dok rasa dah. Walau orang tu kata apa, seorang tu dia tak ada anggota, tak ada kaki tangan, tapi dok boleh berzikir dengan Allah Taala, itu pun tak boleh nak nilai dah harga dia. Apa dah lagi ada dengan kaki, ada dengan tangan, boleh naik motor, boleh naik kereta, ada harta pula dah. Silih juga cari gapo nak kelebihan kita dengan harta. Apa tu hak sakut dengan harta wanhar. Bi ada tik pengorbanan. Jadi pecung semata pecung tak penuh. Kalau orang duk pecung saja tak cukup siapa bila. Nah, lah tu kita kena tolong, kita kena gapo wi orang makan, wi gapo. Nah, sama ada sembelih yang berupa supaya sembelih gerbang pada hari raya ataupun pengorbanan yang gapo yang kita patut buat pada tiap-tiap masa dah, bukan kata nanti hari raya saja. Serta ikhlas bagi Tuhan engkau pada semaya engkau dan ibadah engkau. Wanhar yani li rabbika juga. Fasalli li rabbika, maka semaya olehmu kerana Tuhan engkau, ikhlas hati kepada Tuhan engkau. Wanhar, dan gerbang olehmu yani li rabbika, kerana Tuhan engkau juga. Maka semaya ni sebagai kita nak tunai kewajipan yang Allah Taala suruh kita, ada kalau semaya tu fardu, buat semaya 5 waktu. Jangan kurang langsung di awal waktu berjemaah baca kena tu semaya fardu, ataupun dengan semaya nafilah, semaya sunat. Nah, sunat rawatib kapik fardu, tekah tak agak tu nak kena, tekah tak ada tu nak kena. Sibuk dalam musafir nak semaya rawatib tak boleh, tak apalah, tapi tekah masa kita duk gagah duk luar boleh buat semaya. Kerana orang semaya ni tanda kata dia bersyukur kepada Allah Taala di atas gapo pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat kepada dia. Sama ada semaya tu fardu 5 waktu ataupun semaya sunat. Semaya sunat ni banyaklah. Sunat rawatib kafir fardu, belum zuhur, lepas zuhur, belum asar, lepas asar tak ada. Wah, kena turut cara lah. Mama rajin dah lepas asar kata tak ni, tu waktu tahrim. Nah, belum maghrib ringi-ringi kalau masa luar. Nah, lepas maghrib, belum isya, lepas isya, belum subuh, lepas subuh tak ada. Lepas tu semaya duha. Nah, semaya duha ni ambil daripada matahari naik segala orang tu masuk waktu duha hingga siapa belum matahari berdiri, boleh semaya duha. Kalau kita kerja kampung, pergi kerja dulu, kita roleknya lepas maya subuh pergi kerja. Kelai pukul 10, kita mandi, semaya duha. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, mayalah. Nah, orang semaya duha ni murah rezeki, kita alhamdulillah pula situ. Nah, lepas tu malam bangun belum pada subuh, fasalli li rabbika, semayalah kerana Tuhan engkau. Ingat Tuhan perintah suruh kita. Nah, maka dengan semaya ni ialah satu cara kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak berjadi ikhlas. Jadi ikhlas ya tak letih, tak berasa penat supaya kita ni. Nah, kita boleh semaya, boleh apa seni hati ya. Tapi orang yang tak semaya tu dia duk tengok susah hati.
Allah cekaknya dia tu semai supaya boleh puasa. Duk susah hati kita puasa. Tapi kita biasa ya. Nah, orang tak puasa dia puasa lapar puasa. Gitu juga orang duk pergi masjid duk semaya. Seni kau lebih seni kau sedap, kau berasa sehat tubuh badan. Sehat fikiran. Kerana kebajikan Allah Taala akan kurnia pula dah lepas pada tu banyak-banyak perkara. Tapi nonoknya li rabbika, kerana Tuhan engkau. Dan begitu juga wanhar. Maka wanhar ni kau nyata sekali iaitulah gerbe pada lepas raya. Nah, pada hari raya, lepas semaya raya. Tak. Kerana hidup mati kita nak jadi lillah, hidup di bawah perintah Allah. Jangan hidup sombong kata kita ni ikut kita lah. Aku dah tanai dah boleh kerja, boleh duit, boleh kaya, boleh jadi toke, boleh jadi. Jangan sudah pesan tu. Pak kita bodoh baca sama dah. Boleh lepas takbiratul ihram tu kita baca nah. Inna solati, sesungguhnya semayaku, wa nusuki dan ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Kerana Allah rabbil alamin. Ibadat kita jadi kerana Allah. Jadi niat kata riti. Nah, semaya kita jadi lillah. Hidup kita ni, gerak hidup jalan kau tu kau ni, kena turut jalan Allah juga. Kalau kita tak sudah, tak lepas daripada Allah. Inna lillah, kita adalah bagi Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita kena kelak kepada Allah. Sahdu sombong setengah mana, sahdu wasa lebih setengah mana, tetap kena kelak kepada Allah. Begitu jadi lillah. Lillah tu malah mana? Kita kena fikir, nak buat satu-satu perkara, kena kedak dengan jalan Allah. Walau nak kecek, walau nak buat, walau nak bergerak, walau nak pergi, walau nak terbang, walau nak duduk ke apa, kena kedak dengan jalan Allah. Dan kerja kita hari yang lebih lagi, kerja biasa hidup kita duk tupai dengan kerja nawi hidup kita nanah hari tu, kena kedak lillah. Kena fikir, kerana semua tu tak sudah dengan Allah. Geno-geno pun kena kembali kepada Allah. Dan kita semua duduk di bawah perintah Allah. Tuhan peringat pada kita dalam satu maksud ayat pada. Nah, daripada tanah, kita ni daripada tanah, dan kena kelak kepada tanah. Mana? Walau kita hebat setengah mana pun, kena kembali kepada Allah. Ada. Dan satu hari kena bangkit daripada tanah. Daripada jadi mung daripada tanah. Dan kena kelak kepada tanah masuk kubur. Lepas tu satu hari mung kena tubik daripada tanah. Lepas kita nak keluar daripada lillah wak kena. Habis ni semua ibadat kita kena lillah. Dan hidup kita, hak bosan ibadat tu tak apalah, teka semaya. Nah, Allahu Akbar. Tapi hidup kita tu ada setengah orang, bahawa dia hidup cari makan ke apa, dia tak fikir jalan Allah. Begitu dia boleh tipu orang, boleh kena orang. Nah, boleh apa ajak orang kerja benda jahat. Tujuan nak duit, nak gapo. Maka semua tu adalah jadi naik di atas kepala kita dan salah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ni hidup kita mati kita semuanya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibadat hati ni, nah ibadat hati wi ikhlas hati kepada Allah. Ayat ni tiga gapo? Gapo? Dalam ayat ni we tahu pada kita suruh beribadat kepada Allah, anggota kita, dan tubuh badan kita badaniah, dan hati kita iaitulah ikhlas hati kepada Allah, dan harta kita. Harta kita tu pun bukan hak kita sampai bila dah. Begitu kita kena tubai masuk, kena ada kira, kena ada cara. Nah, we jadi li rabbika, kerana Tuhan engkau.
Kalau gitu, nah, cara kita bersyukur bagaimana Allah Ta'ala kurnia kebaikan banyak. Semayalah li rabbika, ikhlas hati kepada engkau, dan gerbelah dah pengorbananlah rai kita, harta kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu tafsir lagi dia kata gerbe sini ialah masuk juga gerbe lepas pada hari raya. Hari raya tu orang ada kemampuan, ada harta, ada gapo. Yang siapa Nabi kata, kalau siapa boleh gerbe tapi dia tak gerbe, maka jangan masuk, jangan mari di masjid tempat semaya kami. Maknanya pentingnya pengorbanan. Nah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Nah, siapa-siapa semaya dengan semaya kami dan gerbe ia dengan gerbe kami, maka sesungguhnya kenalah dengan ibadat, nah, yang kami ajar kepada kita semua. Dan siapa-siapa gerbe sebelum daripada semaya, nah, kalau siapa gerbe belum pada semaya, maka tidak jadi gerbe. Nah, tidak jadi gerbe yang sempurna. Maka ini, nah, masuk juga ibadat gerbe pada hari raya. Sembelih gerbe pada hari raya tu pun tanda kita bersyukur dengan Allah Ta'ala dalam bab harta kita. Maknanya jadi olehkan kamu kan semaya kamu semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ikhlas hati kepada Allah Ta'ala. Jangan kita fikir ataupun niat dalam semaya kita kerana lain pada Allah Ta'ala, kerana nak orang puji. Bagaimana dalam ayat dalam surah Al-Fah kemarin ni Allah Ta'ala marah sangat, iaitu kepada orang yang apa, orang alladzina hum yura'un, orang ria. Jadi seolah kata dalam ayat surah lepas kemarin murih kepada orang ria, maka dalam surah ni tekan kita suruh ikhlas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu utama sekali sembelih. Kerana orang kafir musyrikun dulu dan dia sembelih kerana hubal dia, berhala dia, kerana Uzza dia. Nah, dan ada juga setengah-setengah kita pada zaman dulu ada sembelih fikir nak kok keramat, kok kubur ke apa, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan lebih-lebih lagi punah akidah dia, rusak akidah dia, kerana kerana gerban ni adalah satu ibadat. Sembelih gerban atau pengorbanan kita duk bantu orang itu satu ibadat. Kalau kita niat kerana lain daripada Allah Ta'ala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang bencikan di kau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingini. Orang yang benci kepada Nabi tu, dengan cara dia tak turut Nabi, dia tak puas hati dengan ajaran Nabi, dia merasa Nabi rakyat tak sempurna, kena gitu, kena gini lagi, ataupun betul-betul dia benci. Supaya orang bukan Islam tu benci kepada Nabi, doa gambar Nabi, nah, ataupun doa sebut sifat-sifat tak molek, tuduh kepada Nabi, waktu nyatalah. Dan orang kita sendiri, orang Islam pun ada setengah tak puas hati dengan ajaran Nabi. Orang ni tak kena ni, orang ni tak molek ni, orang ni kurang ni, orang ni lebih ni. Orang kurang dia tambah, orang lebih dia kurang. Sedangkan ajaran Nabi tu molek dah. Ataupun kata betul-betul ke Nabi. Nah, maka sesungguhnya orang yang benci engkau tu, orang benci kepada Rasulullah, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingini. Orang ni sudah putus dah.
Nah, orang ni tak ada dapat, tak leh dah benda molek-molek kepada dia. Sekat hidup ni saja. Kalau dia boleh makan, boleh minum, boleh sedap pun, sekat hidup ni je. Dia mati, habis. Duduk dalam sesa kepada, kerana kita dalam rukun iman kita tu, kita beriman kepada Rasulullah. Dan iman kepada Rasulullah kena kasih kepada Rasulullah. Kasih kepada Rasulullah mengikut cara yang diajar oleh Rasulullah. Jangan kasih fikir kita. Supaya kita kasih ke mak pak kita. Jangan fikir kita kena tanya dia. Dia nak makan apa? Nak makan tepung buku, kita beli tepung buku. Walau kita berakhir bogor, roti, tapi mak kita berakhir tepung buku, kita kena bui hak dia berakhir, hak dia suka. Begitu juga kasih kepada Nabi. Jangan benci pada Nabi, kita kena buat hak Nabi suruh, hak Nabi suka, hak Nabi redha kepada kita. Jangan kita fikir kita, lebih-lebih lagi di akhir zaman ni, berubah lama dah. Nah, jauh dah dengan masa Nabi. Kita fikir mengikut zaman lah ni. Zaman lah ni orang lah tu. Orang suka kepada satu benar, buat balah ni. Kita pun buat lah tu atik. Nabi kena. Maka bukan arti kita kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi ya telah ikut. Nah, kasih kepada Allah berarti kita kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi berarti kita kasih kepada Allah. Kalau mu sungguh kasih kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mu benar-benar kasih kepada Allah, tu aku. Aku ayat Allah anu. Kalau aku tak ada, suruh jangan munduk. Besar-besar jangan munduk. Tengok pilih-pilih. Kalau hak dunia tak apalah. Nah, kena buat bagaimana hak Nabi suruh, Nabi suka, Nabi redha. Tapi orang hak benci kepada engkau, orang benci pada engkau, sama ada benci mulut dia, benci ke Nabi tu, orang bukan Islam lah, ataupun benci dengan perasaan dia. Oh ni berat ni, oh ni payah ni, oh ni tak boleh buat ni. Benci dengan perasaan dia, ataupun benci dengan perbuatan dia. Hidup semula yang buat besar-besar benda yang Nabi tak kena, yang Nabi tak ada suruh, yang Nabi tak ada besar. Maka huwal abtar, itulah orang yang terputus dari sebarang perkara yang diingini. Orang ni putuslah suk orang ni pakai suk sekatu lah. Tak, kalau hebat apa hebat dunia ni, hina dunia hebat lah. Orang sanjung, orang pakai sokong dia belakang dah. Oh dia berasa apa, berasa menil lah dia. Tapi abtar, suk lah dia di sisi Allah Ta'ala, tak ada jadi kepanjangnya lah. Abtar tu kalau ada boleh banyak-banyak, jadi sikit pun abtar. Ataupun jadi hina, duk melia-melia, atas dunia melia lah dia, hebat lah dia, tapi di akhirat hina. Ataupun punya nak mati hina, na'udzubillah. Ataupun terputus sebutan masuk dalam abtar, lepas pada dia tak ada, cukup lah dia. Sejarah dia, perbuatan dia, jaksa dia pun orang tak ada panggil dah lah. Ini for abtar saja. Nah, na'udzubillah min zalik. Kita tak boleh lah. Nah, usaha jangan menjadi abtar. Dan berkata Akrimah, abtar tu sore, duk sore dia. Kerana orang yang duk benci pada Nabi, duk buat lawan Nabi, punya dia mati esok, tak ada lah penyokong dia, tak ada orang bantu dia, dia kena seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tah dunia pun abtar ni, iaitulah orang yang biasa apa tak ada penyokong dia kepada jalan kebaikan. Hani abtar. Kalau gitu orang yang abtarnya ialah orang yang benci kepada Nabi. Benci rupa saat ni lah. Jangan duk pahal kata kena ke Nabi tu di mulut kita, jangan. Dah kena di perbuatan kata. Kalau mulut kata aku kasih, kasih tapi semaya tak semaya. Nah, Quran tak baca, sunnah Nabi tak besar. Kalau sebut kata sunnah Nabi, bahasa tak ada. Hebat lah mana. Walau mulut bahasa kasih pun tak jadi. Ataupun kita kasih ke Nabi, tapi kita buat hak Nabi tak kena, maka tak berarti kita
kasih kepada Nabi. Masuk dalam kata orang syani'aka juga, orang tak apa, orang benci kepada Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni diturunkan pada seorang pada masa jahiliyah, masa Mekah dulu dan masa jahiliyah, bukan masa jahiliyah, masa Nabi dah lah. Dah. Pada masa Nabi duk dakwah, duk seru agama, berkata Ibn Abbas dan Mujahid, diturunkan ayat ni pada seorang nama As bin Wa'il As-Sahmi. Begini As ni, dia bila orang sebut Nabi, bila orang kecek banak Nabi, dia kata da'uhu fa innahu rajulun abtar. Tinggallah, hiduplah. Dia nak dakwah, nak seru, nak kata gapo, nak baca Quran, hidup cara dia lah. Kerana Nabi ni ialah orang abtar. Orang abtar tadi orang putus perawak dia. Sikit lagi suk lah dia ni. Dan mati dia, orang tak sebut dah. Apa? As ni dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kecek bak Nabi, dia tahu hidup situlah. Dah dia mati, dia gapo, orang tak sebut dah. Orang main kata habis perawak dah dia. As tu tergamuk kata balah tu. Dah. Kerana apa? Dia tengok dah, kerana soalnya Nabi ni ada anak betina. Masa tu tak ada anak laki-laki lagi. Lepas tu pula dah kata setengah, boleh anak laki-laki pun mati. Anak dia tu belum pada mati wafat Nabi lagi. Mati hello ataupun mati tengah masa belum pada wafat Nabi. Maka puak dia faham kata putuslah perawak Nabi ni, suklah perawak Nabi ni. Maka Allah Ta'ala pun menurun ayat ni. Hak sungguhnya orang hak benci ke engkau tu for abtar. We faham abtar dulu. Abtar ni mana orang suk perawak lah kita kata dah. Orang tak sebut gapo dah lepas pada mati, raih sekatu. Maka puak kafir Quraisy tu kata pada Nabi, kerana yang pertama sebab dia anak Nabi ni tino, dan anak Nabi hak jantan mati halau. Lepas dia kata bila boleh cucu boleh gapo, orang tak bahasalah kepada Nabi. Tak ada bayi Nabi dah lah hak tino ni. Bahawa dia bersuami berlaki orang lain, hidup bayi orang jantan tu. Pada Nabi ni abtar. Dia kata ke Nabi abtar gitu, Allah Ta'ala pun buat turun satu ayat, sesungguhnya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang hak abtar sebenar, orang hak sejarah, orang tak sebut nama hak sebenar, ialah orang hak syani'aka, orang hak benci kepada engkau. Dah. Lepas tu puak Quraisy tu balah tu belakang, tapi palakonya asni lah. Balah tu belakang kata ke Nabi, ikut. Kok ya kata gitu, kata supaya dok kata sihir, supaya kata tu. Nah sekarang pada perkataannya kata Nabi ni adalah daripada abtar. Tapi Tuhan royak kata orang hak abtar sejatinya ialah orang hak benci kepada engkau. Lani pun sebetulnya lah. Kalau siapa benci pada Nabi ataupun tak main-main dengan ajaran Nabi, maka orang tu abtar belaka lah. Maka Allah Ta'ala turun ayat ni sebagai tolak difa kepada Nabi SAW dan nak membatalkan perkataan puak kafir musyrikun ataupun orang-orang duk lawan Nabi, kata Nabi itu adalah abtar. Dan kata Atta diturun ayat ni pada Abu Lahab. Kerana apa Abu Lahab? Gapo turun pada kerana Abu Lahab dia kata kepada Nabi semasa mati anak lelaki Nabi. Mati anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah oleh Abu Lahab kepada kafir musyrikun. Dia kata batara Muhammadun al-lailah. Cuk dah Nabi ni kerana anak dia jatuh mati belaka dah. Dia mati anak jatuh, lepas dah ni tak ada dah turunnya dia, kebaikan dia, orang sebut bain dia gapo apa tak ada. Abu Lahab tu kata kepada Nabi, ada setengah riwayat, maka turunlah ayat ni. Turunlah
ada surah sebagai no membatalkan ataupun no gapo nak mencelakan perkataan orang-orang kafir Quraisy dan orang musyrikun Mekah kepada Nabi SAW. Ada hak abtar sungguhnya ialah orang yang benci pada engkau. Bukan masa Rasulullah saja. Kalau lani-lani pun ini kita kena betul dengan ajaran Rasulullah. Pisah betul lah belum pada mati ni. Nah, nak royak salah kata gitulah dah. Belum pada mati pisah betul dengan ajaran Nabi. Hak belak-belak dengan ajaran Nabi ataupun duk berasa tak puas hati dengan ajaran Nabi ataupun berasa tak cukup dengan ajaran Nabi, betul lah. Supaya tak jadi abtar. Nah, supaya tak jadi rugi hidup kita dan supaya kebaikan kita akan berjalan terus hingga sampai dunia dan dari dunia hingga sampai akhirat. Dan berkata Ibn Abbas, iaitu seteru engkau. Nah, abtar juga masuk orang buat seteru dengan dengan Nabi SAW. Iaitulah umum kepada semua, bukan kata fok musyrikun Arab saja, bukan orang bersifat dengan sifat pesan ni adalah abtar belaka. Kalau gitu kita kena kasihlah kepada Rasulullah, mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah. Jangan mengikut apa yang kita fikir sendiri. Nah, kita fikir sendiri kadang-kadang tak betul dengan ajaran Rasulullah, maka bukan arti kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi itu tak putus siapa bila siapa lah ni beribu tahun dah pun orang duk sebut lagi, orang duk berselawat kepada Nabi, orang duk duk mengucap kalimah syahadat pun duk sebut kepada Nabi. Alam nashrah laka sadrak, Tuhan wi lapang dada Nabi. Tuhan dia anak yatim pun ada orang bela. Tak ada siapa pun jadi menghilangkan Nabi ataupun menghilangkan sejarah Nabi SAW. Bukan kau sehari kau luah ada sebutan Nabi SAW. Hingga siapa orang bukan Islam pun kena Nabi SAW. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kafir musyrikun kepada Nabi SAW. Mati anak apa tu bahasa dia lah. Tapi dia anak-anaknya jasa baik. Kita pun subhanallah usahalah lepas pada mati ada kebaikan kita. Sama ada dengan sedekah jariah ataupun dengan anak soleh ataupun dengan ilmu yang kita boleh kepada orang. Kalau ada sedekah jariah ada. Mati kita pun ni tanah apa kita wakaf kita ni masjid ni gapo tu tanah kata kita tak ada abtar. Dan yang keduanya ada anak boleh duk boleh qomat, boleh pergi masjid, boleh duk buat urusan agama. Maka ni anak siapa ni anak pak dia dia mati lama dah, pak dia itu berakhir, cucu dia ni pun berakhir, maka itu masuk dalam kata tak abtar. Tapi pak dia berakhir qomat, jatuh ke anak tak main masjid, salah kata putus, nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiganya kita usahawi ada urusan ilmu pengetahuan kepada orang lain, lebih-lebih lagi pada anak cucu kita. Ada ilmu, kita ajar ilmu ke orang, ataupun kita nak ajar tak pandai mana, kita buat jalan supaya boleh orang ngaji, boleh orang guna alat kita, barang kita, fikiran kita supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Ni gapo? Supaya kita dapat kebajikan seterusnya dan tak putus. Bagaimana hak orang duk orang bukan Islam berkata kepada Nabi, hak sungguhnya orang benci ke Nabi tu abtar. Kena faham. Dia tak boleh kalau turut orang kata hak betulnya kata salah. Hak salahnya kata betul. Tapi nak tahu hak sungguh balas mana, kembali kepada hak Allah Taala kata. Maka kalau turut faham fak Quraisy Mekah tu, orang mati enau. Orang tak ada anak jantan dia kata tak kena. Hak abtaknya orang benci ke Nabi.
Baik ni kita jangan duk turut sangat mulut orang kata tu dah. Kadang-kadangnya kata ikut sedaya becinya sebut belaka. Wah kata salah, dia salah orang, apa dia kata orang salah. Dia salah orang, apa dia kata orang salah. Kalau kita turut tu salah siapa kita? Kita kena turut hakikat. Nah, kena tawasau bil haq. Kena pakap kecek nasihat hak sebenar. Nah, maka di akhir zaman kau jadi dia dekat kiamat kau jadinya bertukar sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah. Tu ada sebut dalam maksud ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertukar orang kecek benar dia jadi bahau. Orang kecek bahau ni percaya kau orang. Dia bertukar habis. Ini kita kena jaga benar. Allahumma arinal haqqa haqqan wahdina ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maka dalam surah ni di antara kesimpulannya dah reka-reka ada Allah Taala memuliakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dunia dan akhirat, dan sebutan Nabi tak su siapa bila. Tak su siapa bila sampai hari kiamat. Ada supaya Quran Tuhan jaga hingga sampai hari kiamat. Tuhan turun Quran dan Tuhan akan jaga. Dan Nabi kita pun subhanallah. Bacalah Alam Nashrah, klik pada surah Alam Nashrah. Banyak nikmat-nikmat Allah Taala. Wi lapang dada dia, wi gapo senang gitu gini, banyak perkara lah. Dan anak yatim pun ada orang tolong dia. Dan yang kedua, wajib kita ikhlas pada semua amalan. Sama ada amalan yang sakut paut dengan badan kita ataupun amalan yang sakut paut dengan harta kita. Hak ikhlas itulah jadi harga. Kalau hak niat kok lain, niat kerana tu kerana ni, hak tu kosong. Nah, dia kosong, tak boleh kita nak tak boleh kita nak ambil manfaat dengan dia lah. Dan yang ketiga, kasih kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dengan beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Ibadat kepada Allah dengan ikhlas. Tu tanda kita kasih kepada Allah dan kasih kepada ajaran Rasulullah. Kita ikhlas. Tak usah duk fikir kata orang kata gitu gini, tapi dalam kita kena dengan Allah tak usah bosan lah. Tak usah bosan lah. Kalau kita buat amal nak orang kena, tapi salah dengan Allah, satu hari Allah marah dan orang pun marah pada kita. Kalau kita buat amal kerana Allah, walau orang benci, satu hari orang yang benci sana balik redha dan kasih pada kita. Ingat gitu sudah. Dan yang keempat, orang abtar yang sebenar, orang yang putus kebaikan yang sebenar, putus kebajikan yang sebenar, ialah orang yang marah kepada Rasulullah dan barang bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau barang bawa oleh Rasulullah dia ada bahasa tak boleh, bahasa gapo, inilah sebenar-benar abtar. Dan sebenar-benar orang yang putus rahmat daripada Allah Taala. Dan kerana orang marah kepada Rasulullah, marah kepada hidayah Allah, marah kepada ajaran Rasulullah, maka itulah abtar. Bukan abtar tu serupa dengan seteru Rasulullah duk kata kepada Rasulullah tu dah. Nah, maka ni adalah surah Kausar dan pengajaran pada kita. Mudah-mudahan dan kita haraplah bahawa Allah Taala buka mata hati kita dapat faham dengan sepenuh-penuh, serta kita baikilah diri kita menjadi seorang yang ikhlas hati dengan Allah. Dan utama sekali jangan duk faham silap terhadap agama. Nah, jangan duk turut apa yang kita faham tapi tak betul dengan ajaran agama. Kita kena kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap perkara ibadat kita, pegangan kita dan amalan kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.